Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai. Kita sekarang mengalami banyak shadow ban di bawah pentadbiran ini dan sertai saluran Telegram saya, Regi Jasiri Taudin. Now, banyak soalan baru telah diajukan kepada saya yang tidak mungkin saya jawab dalam satu live. Mungkin saya akan buat live berperingkat, termasuk soalan ada satu kenyataan oleh seorang seorang ahli pembangkang bahawa tak lama lagi. So itu saya akan ulas dalam satu live berasingan. So untuk live ini atau sesi Jom Bicara ini, saya nak ulas berkenaan dengan kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa 10 tahun lagi tidak akan ada tanah Melayu atau sejarah tanah Melayu akan berakhir. Jadi apa maksud Tun dan adakah apa pendapat saya? Baik, sebenarnya jika anda mengikuti siaran-siaran saya, benda ni saya dah nyatakan dan ulaskan banyak kali dah. Malah sebelum Tun nyatakan, walaupun saya tidak gunakan tempoh 10 tahun, tetapi saya ada jelaskan the threat, bukan threat ya, the situation we are facing, bukan threat tapi situation we are facing, kerana kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen, dan sistem demokrasi berparlimen ada baik buruknya depending on who you are asking, bergantung kepada anda tanya pihak mana ya. So ada baik buruknya ya, tetapi apapun ia boleh membawa kepada perubahan lanskap politik yang mungkin tidak dikehendaki oleh sesetengah pihak. Baik, sekarang ini kita lihat di bawah pentadbiran ini diwujudkan isu 3R. Mula-mula apabila saya bangkit dan menyuarakan bahawa amaran dan kekangan yang diberikan, dihujahkan oleh Menteri Perdana Menteri mahupun pihak berkuasa tidak masuk akal dan tidak berperlembagaan, kerana mereka sekadar memberitahu tak boleh sentuh 3R tetapi mereka tidak perincikan. Kemudian saya buat show bersama dengan Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah, dan Muhammad Hanif Khatri Abdullah pun mengesahkan there is nothing wrong if you touch on this, asalkan anda tidak langgar undang-undang yang sedia ada. So akhirnya bila ditekan, Perdana Menteri sendiri maupun kerajaan sendiri mengesahkan apa yang telah saya beritahu selama ni. 3R ini bukannya satu larangan begitu sahaja. Ianya larangan apabila anda menyentuh isu-isu sensitif atau perkara yang terlarang atau melanggar undang-undang. So basically tak ada benda baru. Benda ni dah menjadi amalan dari awal lagi. In fact, apa-apa jua yang anda bicarakan, asalkan ia langgar undang-undang, ianya salah. Okey. So tetapi di bawah pentadbiran ini, apabila orang sentuh isu Melayu ke apa ke, sentiasa ada laporan siasatan dan tekanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Tetapi sebenarnya this is an academic and intellectual discussion ya, dan tidak ada salahnya mana-mana bangsa memperjuangkan bangsa mereka sendiri ya. So orang Cina banyak menerusi DAP memperjuangkan hak-hak mereka, peperiksaan U apalah, sekolah lah dan sebagainya. So orang Melayu boleh berjuang untuk menyatu padukan mereka. Tetapi nampaknya ada satu perkara yang perbincangan yang ditakuti oleh pihak tertentu, iaitu perbincangan berkenaan dengan apa yang mungkin terjadi. So sebenarnya tak ada masalah bila kita bincang apa yang mungkin terjadi, dan ada orang Melayu mendapati apa yang mungkin terjadi ini merupakan satu ancaman. Ada yang merasakan ianya satu perkara buruk, ada yang merasakan ianya satu perkara yang selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh buat apa-apa. Okey. So apakah perkara itu? Sebenarnya kita boleh lihat sekarang. Perikatan Nasional menang 74 kerusi, Pakatan Harapan menang hanya 81 kerusi. Dan pencapaian Pakatan Harapan tanpa Tun Mahathir, kalau Tun Mahathir kita tolaklah pada masa itu sebab Tun Mahathir dia menang majoriti dengan bersatu dan sebagainya. So kita tak boleh banding dengan PRU 14. Kalau kita banding dengan PRU 13, bila tak adanya Tun Mahathir, pencapaian Pakatan Harapan merosot.
Malah kalau anda banding PRU14 bila adanya Bersatu, awak tolak Bersatu dan anda kira ya undi dan sebagainya Pakatan Harapan, dia merosot. Jadi pencapaian dia sentiasa merosot kerana walaupun 100% China dengan India menyokong Pakatan Harapan, tetapi dia memerlukan dia ketandusan undi Melayu. Sebab itu bila Tun bawa Bersatu bersama Pakatan Harapan, baru dia boleh bentuk kerajaan dulu. Dan kini bila pada PRU15, bila Pakatan Harapan masuk pertandingan solo, dia merosot, dia hanya dapat 81 kerusi. Tetapi disebabkan mereka berkahwin dengan UMNO dan akhirnya Sabah dan Sarawak setuju untuk menjadi sebahagian dari kerajaan, dengan cara itulah dia dapat bentuk kerajaan. So dengan terbentuknya kerajaan ini dan dengan tercapainya majoriti 2/3, perlembagaan boleh dipinda, berpotensi dipinda. Now this is the problem. Sebab sekarang DAP ada 40 kerusi, 40 ke 41 ke apa, tak apa, kita ambil angka 40 lah, senang nak bincang. So DAP is predominantly Chinese, dan PKR bukannya parti Melayu, ada juga orang Cina tapi majoritinya Melayu. So bila dilakukan persempadanan semula menerusi majoriti 2/3, perlembagaan boleh dipinda dan persempadanan semula boleh dijayakan. Now ada 25 hingga 30 kerusi, ada 25 hingga 30 kawasan pilihan raya yang berpotensi dipecahkan. Ada tempat berpotensi dipecahkan menjadi 3 kawasan lebih kecil, ada berpotensi dipecahkan menjadi 2 kawasan lebih kecil berdasarkan jumlah pengundi atau penduduk yang ada di sana. So jika kita jumlahkan potensi penambahan kerusi, ianya sebanyak 25 hingga 30 kerusi, dan majoriti daripada 25 hingga 30 kerusi yang boleh ditambah ini kebetulannya adalah tempat kuat DAP, PKR dan Amanah, khususnya DAP. Jadi katakan pada PRU16 ada penambahan 20 kawasan kuat DAP ya. So DAP anda tahulah China akan sokong dia. Kawasan dia yang berpotensi dipecahkan, majoriti dia cukup besar. Jadi bila pecahkan pun mungkin satu kawasan menjadi 3 kawasan, majoriti itu kalau diagihkan dia masih boleh menang sebab China support 100% DAP atau hampir 100%. Jadi jika DAP dapat tambahan 20 kerusi, dan kalau kita campur PKR, Amanah, katakan Pakatan Harapan berpotensi mendapat tambahan 25 kerusi katakan pada PRU16. Walaupun PKR, undi Melayu Islam, semakin menghala ke perikatan, walaupun PKR akan menunjukkan kejatuhan, Amanah yang akan tunjukkan kejatuhan, tetapi bila digandingkan dengan peningkatan potensi DAP, tak mustahil ya pada PRU16 Pakatan Harapan menang 90 hingga 95 kerusi pada pilihan raya. Dan Sarawak begitu juga, Sarawak ada potensi dipecahkan untuk mewujudkan lebih banyak kerusi. Jadi bila Sarawak dan Sabah ya, dia lihat dia ada lebih banyak kerusi dan dia lihat PH menang 90 hingga 95 kerusi, of course mereka akan bentuk kerajaan bersama. Jadi Perikatan Nasional tidak ada peluang ya, Barisan Nasional malah tidak diperlukan sangat oleh DAP lagi. Dan sekiranya kerajaan baru tu mencapai majoriti 2/3 sekali lagi, di sinilah ada masalah. Lama kelamaan akan berlaku pindaan demi pindaan demi pindaan, kerana misi DAP jelas di dalam perlembagaan parti itu yang sebenarnya tidak harus dibenarkan kerana ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, iaitu misi parti itu adalah untuk menjadikan negara ini negara sekular. Negara sekular adalah negara yang pentadbiran dia, asas penubuhan dia mahupun perlembagaan dia tidak berpaut kepada mana-mana unsur keagamaan dan tidak memihak kepada mana-mana bangsa ya, ia lebih bersifat liberal sikit. So basically akan berlaku usaha untuk meminda, dan dengan pindaan-pindaan ini ya, tidak mustahil one day we become secular. Dan ada pindaan yang boleh dibuat yang tidak memerlukan persetujuan majlis raja-raja. Dan
correct me if I'm wrong, salah satu pindaan, salah satu perkara yang boleh berlaku ialah membawa masuk satu negeri ke dalam Malaysia. Now ini kemungkinan. Ini anda boleh bincangkan because this is academic. Now anda lihat apa yang saya bincangkan tadi, semuanya tidak ada sesiapa melanggar undang-undang. DAP tak langgar undang-undang, PKR tak langgar undang-undang. Ini adalah proses yang dibenarkan menerusi demokrasi berparlimen. So anda mungkin tanya, mengapa benda ni boleh terjadi sedangkan Melayu majoriti? Ya, Melayu majoriti. Ya, majoriti Melayu sekarang menghala ke Perikatan Nasional. Tetapi walaupun dia majoriti dan walaupun majoriti Melayu menghala ke Perikatan Nasional, tetapi dia masih berpecah. Ada minoriti, walaupun minoriti menyokong Barisan Nasional, tetapi ianya cukup besar. Tidak sehebat dengan DAP, di mana kalau China ni boleh dikatakan hampir 100% China India ni sokong DAP. So itu bezanya, they are united. Kita united dari kepada tahap tertentu, tetapi bukan sepenuhnya. Undi Melayu masih pecah. So disebabkan perpecahan ini, apa yang berlaku adalah proses demokrasi yang lazim. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh DAP. Dan bila dia dah pegang, kalau esok lepas PRU16 dia dah pegang dan dia ada majoriti 2/3, maka dia akan laksanakan agenda dia yang memang menjadi aspirasi dia, yang memang terkandung di dalam perlembagaan dia. Malah diakui oleh Anthony Locke bahawa DAP tidak sekali-kali akan gugurkan agenda sekularisme dia. So anda lihat sejarah penubuhan DAP ni, sebenarnya ianya berasal dari parti PAP. Sebab PAP mula-mula ada di Malaysia. Kemudian apabila Singapura ditendang keluar dari Malaysia, sebulat suara menerusi undi sebulat suara dalam parlimen, ya, cawangan-cawangan bahagian-bahagian PAP itu semuanya ada dengan ahli dia, dengan di Malaysia ya, dengan ahli dia, keahlian dia, dengan falsafah dia, dengan ideologi dia, semuanya kekal dan diambil alih oleh satu kumpulan pemimpin yang diketuai oleh Dewan Nair dan ditukar menjadi DAP dengan mengekalkan apa yang ada. Jadi ideologi dia sama, Malaysia. Ideologi dia sama, nak negara ini jadi sekular. Ideologi dia sama, dia menolak isu-isu berkait bumi putera, hak istimewa dan sebagainya. So parti cawangan-cawangan PAP menjelma menjadi DAP. Dan PAP tidak berpuas hati, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati bila Tengku Abdul Rahman dan semua dalam parlimen menolak Singapura. Ya. Jadi bila ada talian ni, ada sejarah mengaitkan penubuhan DAP ya, bukan mengaitkan DAP tetapi sejarah penubuhan DAP dengan PAP. Dan jika esok DAP dan PKR dan sebagainya sudah menjadi lebih kuat dan mereka menjalin hubungan persahabatan yang lebih baik dengan Singapura, kalau mereka tiba-tiba mahu masukkan Singapura balik ke dalam Malaysia, siapa nak halang? Ianya bukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Ianya bukannya sesuatu yang tidak dibenarkan. Kalau mereka ada majoriti cukup, mereka mendapat persetujuan dan menerusi parlimen, mereka tidak boleh dihalang. Anda tidak boleh tuduh mereka melakukan sesuatu yang salah. Tetapi bila benda tu berlaku, so of course majoriti DAP, gandingan DAP dengan Singapura akan bertambah, gandingan PH dengan Singapura akan bertambah, dan boleh menjurus kepada satu keadaan di mana Sabah dan Sarawak pun tak diperlukan. Okay? So ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku tanpa sesiapa melanggar undang-undang, tanpa sesiapa melanggar perlembagaan, malah menurut perlembagaan benda ini boleh berlaku. Kerana apa? Kerana Melayu berpecah. Ya. Jangan kagum. Perikatan besar sekarang. Kita dapat undi, tengok undi PKR pergi ke sini, tengok. Yang tu tak cukup. Kalau nak penyatuan, kena penyatuan 100%. Ya. Dan penyatuan ini, kerana tanpa penyatuan 100% ni, okey. So apa yang DAP dan PKR boleh laksanakan, kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi adalah satu proses yang lazim dalam perlembagaan yang tidak boleh dihalang. Ya. So akhirnya
bila dah berkuasa, di situlah akan tamatnya riwayat tanah Melayu. Kerana kalau sekarang pun bila sebut tanah Melayu, ada pertikaian yang bodoh, tak masuk akal, ya, mereka tak boleh terima bahawa ini adalah tanah Melayu, walhal ya, tanah ini terang-terang tanah Melayu. British pun mengakui ini adalah tanah Melayu, tanah milik Melayu. Malah sebab itu British menurut kehendak, ya, walaupun UMNO, MCA, MIC berunding dengan Suruhanjaya Red, tetapi British menurut kehendak raja-raja dan pemimpin-pemimpin Melayu agar diberi hak istimewa dan sebagainya, sebab ini tanah Melayu. Tapi kalau itu pun dah jadi isu sekarang, so bayangkan kalau situasi ini berlaku, well, they will say it's not tanah Melayu. Bolehkah anda salahkan mereka? Tak boleh, sebab ianya menurut perlembagaan, mereka dibenarkan berbuat demikian. So saya jangkakan itu yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir, ya, dalam 10 tahun. Bagi saya, Tun is generous with his jangkaan 10 tahun. Bacaan saya kurang dari 10 tahun. Ia boleh berpotensi berlaku sebelum 10 tahun, mungkin dalam tempoh 8 tahun, ya. So it's up to you lah, the Melayu nak bersatu atau tidak. Okey, tapi jangan tuding jari kat siapa-siapa, tuding balik kat diri sendiri. Why are we not united? Ya, ada orang kata kita dah bersatu sekarang. Betul, kita dah bersatu. Penyatuan sekarang ni tidak sepertinya sebelum ini. Memang hebat, tetapi tak cukup, ya. Asalkan ada golongan minoriti yang bersatu 100% boleh mengatasi penyatuan Melayu lah ni, kita tak cukup bersatu. Kerana kalau kita cukup bersatu, benda ni takkan berulang, takkan terjadi. Malah kalau dilakukan persempadanan semula sekalipun, ya, dan kerusi-kerusi DAP ditambah sekalipun, tetapi jika Melayu 100% bersatu, kerusi-kerusi itu tidak semestinya dimenangi oleh DAP. Sebab banyak kawasan yang dianggap kawasan Cina, majoritinya tetap Melayu. Tetapi Melayu duduk mana? Ada Melayu minoriti duduk PKR, ada yang minoriti duduk Amanah, ada minoriti duduk UMNO, majoriti duduk dengan Perikatan Nasional, ya. So is it possible? No. Sebenarnya apa yang Tun katakan betul, akan terjadi, bukan mungkin terjadi. Bagi saya, pendapat saya akan terjadi. Cuma Tun is generous, dia bagi 10 tahun, saya beri 8 tahun. So benda ni akan terjadi, melainkan ada tindakan sebelum itu. Sebab itu saya menaruh harapan bila mereka kata MP-MP ni akan mengawak langkah. Tapi rupa-rupanya MP-MP bacul. Rupa-rupanya MP-MP dari Barisan Nasional tu bacul. So sebab itu saya tak nak bincang lagi. Sebab itu saya kata biar apilah. Sebab Melayu musnahkan Melayu. Faham? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.